dalam dunia ni memang ada beberapa sistem, approach, apps, malah mesin yang dicipta untuk kenal pasti maksud tangisan baby. Tapi kebanyakan sistem ataupun apps yang dicipta ini menggunakan ukuran numbers, nombor, okey, kuantitatif. Maksudnya macam berapa urgent kedengaran bunyi tangisan tersebut, ataupun intensity, berapa kuat baby tersebut menangis, berapa lama tangisan tersebut berlangsung. Benda-benda yang melibatkan numbers untuk mengenal pasti maksud tangisan bayi. So dalam banyak-banyak sistem yang ada, saya suka dengan satu sistem yang setakat ini saya tahu tak gunakan ukuran numbers, tapi menggunakan ukuran mendengar bunyi pra-vokal yang baby buat sebelum dia menangis. Dia buat bunyi ni dulu sebelum menangis. So sistem ini diperkenalkan oleh Dunstan Baby Language, lama dah. Dan saya mula menggunanya untuk anak pertama saya lebih kurang 10-11 tahun yang lepas, dan masih menggunanya sehingga ke hari ini untuk tangisan rutin. Rutin saja tau, maksudnya tangisan yang memang baby buat untuk menyampaikan keperluan basic daily needs, keperluan asas harian macam lapar, mengantuk, tak selesa, nak burp. So semua baby, tak kisah latar belakang, memang akan buat bunyi ni hari-hari dan banyak kali. So ada satu bunyi pula yang baby tak semestinya buat hari-hari pun, mungkin sangat jarang untuk mak dengar, iaitu bunyi kembung perut. So walaupun dia tak hari-hari, tapi dia masih lagi bunyi yang common untuk ditangiskan oleh baby kecil. Bunyi-bunyi ini relevan untuk anak 0 hingga 5 bulan sahaja. So kalau yang menonton ni ada baby besar, tak boleh guna lagi lah. Nak dengar boleh lah, nak belajar boleh, tapi dah tak boleh apply lagi dekat anak. Kerana para pengkaji sistem ini tahu fakta bahawa semua baby lahir dengan refleks yang sangat banyak. Fakta ni semua orang tahu. 75 refleks yang dikenal pasti setakat hari ini. So maksudnya baby tidak belajar dan tidak berfikir sebelum menangis. Badan dia yang akan tolong buat untuk dia. So kalau macam badan dia tengah lapar, perut dia tengah kosong, perut dia lah yang akan initiate atau trigger ataupun mencetuskan gesaan untuk baby menangis dan keluarlah bunyi lapar. Itulah contohnya. Kerana kalau kita menguap pun, kita akan sebut macam so sekarang imagine baby yang nak menguap dan nak menangis at the same time. So kita dapat bunyi tricky partnya, part yang susah sedikit, walaupun parents tahu baby sedang menangis sebab dia letih, sebab nak tidur, tapi parents tidak ada skill untuk tenangkan baby dan bantu dia lena, tak selesai juga masalah. Jadi penting parents belajar cara yang betul untuk tenangkan dan bantu baby lena, iaitu kalau cara yang selalu saya ajar menggunakan elemen-elemen cuddle cure, teknik cuddle cure. Mewakili saya lapar kerana huruf N, bunyi huruf N yang ada di hadapan bunyi neh itu mewakili bila lidah baby menekan ataupun menolak lelangit palate atas. So kalau kita cuba ambil lidah dan tekan lelangit palate mulut kita dan cuba berbunyi, kita juga akan dapat bunyi N, iaitu tapi baby menangis dengan mulut yang terbuka besar, so kita akan dapat bunyi neh. Kadang-kadang bunyi itu akan berbunyi nah ataupun noh, bergantung kepada posisi baby. So kalau tidak jelas, dan selalunya baby yang berbaring tidak jelas, maka ibu hanya perlu angkat baby untuk membolehkan vocal cord ataupun angin yang melalui vocal cord tu lebih lancar dan clear, dan anda akan dengar bunyi neh yang jelas. Okay? Neh ini terhasil bila perut baby mengalami contraction, cuba nak hadam sesuatu makanan, tapi kosong lah, tak ada apa-apa kerana tu dia lapar.
So contraction otot perutnya ni akan mencetuskan gesaan untuk lidah baby mula root around ataupun cari benda untuk hisap, untuk tangkap, ambil dan hisap. So bila dia cuba root around, dia macam mana pun akan tertolak lelangit atasnya, dan that's why kita dapat bunyi neh. Semua orang tahu baby bukan menghisap sebab nak susu sahaja, bukan sebab lapar saja. Baby nak menghisap untuk rasa comfort, rasa tenang ataupun comfort sucking. Hisap saja-saja untuk rasa tenang, untuk boleh tidur. So neh juga mewakili maksud saya nak comfort sucking. So maksudnya yang dah biasa mengimping, nurse to sleep ataupun nurse to calm, gunakan breast untuk bertenang, dia minta mengimping dia. Ataupun baby yang dah biasa hisap puting tiruan, pacifier, dia minta pacifier dia. Ataupun baby yang dah biasa mak dia kasih hisap jari, jari mak lah, jari bersih mak, di mana certain culture memang biasa dia bagi anak dia hisap jari dia. Okay. So baby tu mintalah jari mak tu, anything untuk rasa comfort sebab dapat sakit. So nak bezakan dua ni, first kalau anak anda tahu memang dah lama tak menyusu, gap dia agak lama, so most probably dia akan sebut neh saya lapar. Dan kedua, anda juga akan dapat lihat ciri fizikal anak yang betul-betul lapar ni memang lebih urgent, lebih tak sabar, berbanding anak yang neh untuk comfort sucking ni dia lebih chill sikit. Yang kalau lapar tadi tu pun, kalau dia hisap dengan rakus dan lajunya. Kalau yang nak comfort sucking tu mungkin lepas tu dia main-main je, ataupun dia main tarik lepas, tarik lepas sahaja. Ataupun saya tidak selesa ini pula, ciri dia ada breathy H. H yang macam dihembus, yang macam keluar ikut hidung. Okay? Sebab bila baby rasa tak selesa for whatever reason, misalnya panas sangat ke, sejuk sangat ke, rasa geli ke, rasa gatal ke, ada benda mencocok dia ke, tapi dia tak mampu untuk menggaru ataupun mengalihkan gangguan tersebut. Jadi apa yang dia boleh buat hanya baring dan ringga-ringga, menggeliang-geliutkan badan dia sebab tak selesa. So bila dia menggeliang-geliut sambil dia nak menangis, kita akan dapat bunyi. Cuma lagi sekali, tricky partnya, part yang susah sikit ni, sebab ada 101 sebab yang boleh buat baby rasa tak selesa. Cuma saya akan permudahkan tugas anda untuk cari punca, kerana dalam banyak-banyak benda yang boleh buat baby rasa tak selesa, utamanya adalah kerana peralihan alam. Maksudnya baby dah memang rasa asing, rasa pelik lah duduk dalam dunia ni. So macam kita, kalau kita dah rasa asing, rasa pelik dengan sesuatu tempat tu, semuanya serba tak kena. Bangun pun tak selesa, baring pun tak selesa, makan pun tak selesa, tidur pun tak selesa. Jadi kita akan banyak berbunyi, merengek, merungut, macam itulah juga baby. So kalau anda tak dapat kenal pasti faktor yang obvious kenapa baby tak selesa, maka ketahuilah ia berkemungkinan besar kerana baby cuma rasa tak selesa secara emosi sahaja. Anda boleh perform teknik pantas tenangkan baby. Again, teknik cuddle cure yang selalu saya ajarkan kepada parents. Oi, tak ada suara dah ya? Oh, marahnya. So, mak relax ya. Habiskan. Walaupun dia nangis sampai tak ada suara. Relax je, habiskan. Kalau tak, mak dia sakit. Dia macam bunyi enjin nak start, macam macam bunyi yang bersambung-sambung yang tak habis. Kerana bila ada gas di abdomen baby, sebab dia nak burp, so gas tu terperangkap di abdomen, dan gas adalah elemen yang floating, bergerak. So bila dia bergerak-gerak dalam abdomen baby, baby rasa tak selesa, dia cuba nak bagi tahu ada gas, dan dalam masa yang sama nak menangis, so dapatlah bunyi
macam enjin tersekat-sekat. So kalau anda dengar bunyi ni, burpkan saja baby. Dan sebenarnya bila baby buat bunyi ni dan anda bantu burp dengan cara dan teknik yang betul, dia tak ambil masa lama pun. Iaitu kembung perut sebenarnya sangat jarang untuk parents dengar, okey, sebab baby bukanlah begitu senang untuk kena kembung ya sebenarnya. Dan yang keduanya, kalau parents telah ambil precaution, maksudnya macam telah memastikan pelekapan waktu menyusu tu tepat, jadi angin yang masuk tu kurang, yang guna botol pun dah pastikan di dasar botol itu telah dipenuhi dengan susu dan bukannya angin, dan baby pun telah diburpkan, disendawakan setiap kali dia membuat signal yang kita dah belajar tadi. Maka maksudnya mak dah ambil precaution yang diperlukan, langkah berjaga-jaga yang diperlukan untuk elakkan anak kena kembung. So jarang nak dengar bunyi kembung ni, tapi kalau dengar, baby akan meneran dengan bunyi R yang jelas sebab dia dalam kesakitan yang teramat sangat. So kalau mak tahu pun baby tengah kembung, mak just kena ingat dia bukan benda yang senang nak keluar, dia bukan gas yang senang-senang nak keluar, kerana kembung bermaksud angin tersebut terperangkap di dalam perut baby. So dia perlukan sedikit masa dan sedikit usaha, macam urut, tuam, untuk akhirnya dia keluar. Tak kisahlah ikut burp ataupun buang angin.